Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Salam. Saya rasa macam seronok sangat sebab berada di luar di pekarangan lobi Seri Petas ni. Sebab kebiasaannya saya duduk kat studio saja. Tapi rupa-rupanya dekat lobi Seri Petas ni udaranya pun syok juga pancaran sinar matahari pagi-pagi ni vitamin D orang cakap menceriakan ramai. Kau semua pagi. Anda bersama kami di MHI. Hari ni hari apa? Hari Selasa. Yap, betul. Dan pastinya hari ni kita ada topik yang menarik lah. Awak selalu sakit perut tak awak ni? Saya sakit perut jarang lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab mungkin awet muda lah. Awak ni kan forever young. Saya tak cakap tapi siapa yang cakap. tak mungkin cara pemakanan saya yang betul dan mungkin waktu makan yang betul. Nasi kandar everyday is pemakanan yang betul lah. Mungkin tak siap sikit lah kan. Tapi walaupun saya pernah mengalami sakit perut tu. Waktu saya skip makan. Gastrik. Gastrik. Okey. Tapi jarang berlaku lah, alhamdulillah. Faham. Dengan jadual kerja awak yang luhara dan sebagainya kan. Jangan cerita pasal saya. Tapi macam saya, kebanyakan orang dia ada masalah penghadaman. Saya ada masalah GERD ataupun GERD, di mana ialah pencernaan, penghadaman itu tidak baik. Jadi kita akan terus membincangkan antara makanan yang boleh kita kita minum dan makan, overnight oats dan juga jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin kita rasa macam sihatnya, tetapi untuk jangka masa panjang memang baiklah untuk perut kita ni. Betul tu. Okey, jadi sekarang kita nak kenalkan ke? Boleh. Okey, jom kita kenalkan. Tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan siapa, Sofia? Encik Muhammad Muni Muhammad. Betul Yes. Selamat pagi. Purning makanan. Okey, baik. Bila kita menyentuh tentang orang kata khasiat buah-buahan dan sayur-sayuran, ramai yang tahu, tetapi mungkin tak ramai yang sukalah makan atau minum yang berasas ke buah-buahan ni. Jadi kita nak menarik perhatian mereka, ada menu yang menarik boleh kita lakukan, Cik Muni. Okey. Kongsikan. So, hari ini kita akan buat 2 menu. Okey, sebab hari ini topik kita perut kan, penghadaman. So, ini adalah benda yang orang kata yang paling sinonim lah kalau dengan untuk khasiat perut. Which is like macam prebiotik dengan probiotik. Okey, apa kelainan di situ? Prebiotik adalah makanan untuk probiotik punya bakteria. Okey, bakteria ni dia membantu pencernaan kita. So, it is a good bacteria. So, hari ini menu kita akan buat yang berkaitan dengan topik tersebut lah. Okey, so menu pertama kita adalah overnight oats. So, ini overnight oats. So, okey, overnight oats ni boleh tengok dia memang orang kata is semalam sebelum kita tidur kita buat dan besok pagi tu baru kita makan, okey. So biasanya memang dalam cawan macam ni, tapi ini sebab untuk nak tunjukkan kepada penonton. So kita buat Kita beritahu dulu bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah roll oats. Kena guna roll oats Kalau guna instant oats pun boleh jugalah. Cuma Muni lagi suka roll oats lagi rasa. Okey, and then susu ini ada dicampur madu, Greek yogurt, kurma, cashew nuts dengan strawberry lah dengan pisang. Okey. Muni, kalau ada setengah orang ni lactose intolerant. Okey. Minum susu tak boleh, yogurt pun rasa macam tu berguling-guling lah perut dia pagi ni. Macam mana ada? Okey, so kalau untuk lactose intolerant kita boleh tukar yogurt. So tak payah pakai yogurt, dan susu boleh pakai susu yang ada susu soya ke, ada ataupun oatmeal. Oatmeal ada, almond milk ada. So boleh minus lah yang tu. Okey, so sekarang ni ingredient pertama kita adalah oats lah. Kita taruh kita masukkan roll oats. Roll oats. Separuh cawan. Separuh cawan. Ni semua dalam sukatan separuh cawan ya. Okey, dan susu yang dicampur madu. Okey, and then Greek yogurt. So Greek yogurt ni tengoklah kalau orang yang lactose intolerant tak payah pakai pun tak apa Okey. Yogurt ni memang tinggilah khasiat dia. Ya, sebab dia ada satu bakteria yang elok yang dia akan ada dalam perut kita. Dan dia tolong mencernakan semua makanan. Dia tolong macam contohnya kalau ada GERD ke, ada yang macam untuk gastrik. So dia bakteria yang bagus. Tapi tadi sebut ada Greek yogurt macam macam orang yang tahu yogurt saja, tapi ni Greek yogurt apa bezanya? Greek yogurt ni dia lagi banyak khasiat lah. Lagi banyak khasiat. Even though harga dia memang slightly higher, tapi khasiat dia lagi banyak. So ini lagi apa ni, galakkan orang spend sikit, tapi korang dapat barang yang tip-top. Dia masam sikit, lebih sikit. Lebih sikit je, tak banyak. Ini adalah cashew nut dengan kurma ya. So kenapa kurma? Sebab kurma ni satu fiber dia tinggi. So bila kita ada fiber dalam perut kita ni jarang lapar tau. Sebab dia benda tu dia slow release, dia ada dalam perut kita
dia macam tak buatkan perut kita kosong lah. Sebab tu kita diamalkan ketika berpuasa tu. Yes, sunnah Nabi kurma, itu. Yes, sunnah Nabi. Dan saya dengar kurma ni bagus untuk menguatkan otot kita dan tulang kita, nutrien atau vitamin dalam tu ya. Jadi banyak khasiat. Kalau kurma ni nak cakap satu hari tak habis. Kan. Berapa banyak buah ataupun kurma ataupun kacang cashew nut macam katakanlah cashew nut dengan apa ni buah-buah lain ni semua. Ini semua atas preference lah. Atas preference. Kalau macam tu ni ada setengah orang dia nak sikit, nak banyak kan. So preference. Okey. So ini adalah total ingredients lah. So dia akan dimasukkan dalam cawan yang macam ini. So kita akan taruh dalam fridge. Semalaman. Semalaman. So dia akan jadi macam ni nanti kalau tengok. Okey, inilah tentang diletakkan semalaman. Letak semalaman, cuba tengok nampak tekstur dia kat situ. Sebab dia telah disedap. Sebab tu dia panggil overnight oats. Okey, nak tengok boleh? Boleh. Tengok je tau, jangan rasa. Penerbit minta Afad pegang supaya Afad dapat inspirasi untuk makan sihat lepas ni. Okay. Jangan makan nasi. Ya. Makan ni pagi-pagi. Betul. Macam saya memang amat jarang sekali lah saya mengaku lah kan. Sebab saya ni memang kata orang tu memang pure kata makan yang berat kan. Dalam mau channel dan sebagainya. Untuk penghasilan, bukan penghasilan. Tapi untuk kita nak mencuba breakfast ini, kekerapannya dicadangkan berapa? Macam seminggu sekali ke ataupun kalau macam saya memang kalau boleh setiap harian? pagi. Setiap pagi? Sebab diet ni dia macam management. Orang kata macam nak pergi berperang. So bangun pagi tu kita nak kena susun strategi kita. So ini adalah strategi yang terbaik lah. Saya suka Cik Munis. Dia ada benda yang slow release tu. So macam bila tengah hari kita tak ada nafsu kita naik melampau kan. Rasa pun padu. So, jadi kalau minum ni, makan ni tahan sampai tak insya Allah dia tengah hari tu tak ada memberontak lah. Tak ada bergaduh lah. Tak bergaduh lah. Tak makan nasi kandar tak ada lah. Tak ada. Bila kita ada. Apa terasa? Alright, kita dah habis dah. Overnight oats. Kita nak buat untuk jus pula. Jus pula. So jus sangat simple. Ini dalam masa 5 minit boleh buat dah. Okey. So ini dragon fruit. Okey, khasiat dragon fruit saya rasa ramai tahulah kan. So kita dragon fruit ni senang ke? Okey. Dia ada dragon fruit merah dan juga yang putih. Saya itu pun nak cakap khasiat dia, saya lagi suka merah lagi banyak sikit. Oh ya ke? Lagi banyak vitamin lah. Sebab benda ni kita boleh baca kat internet kan. So yang ni ni namanya jus apa kita dah buat ni? Dragon fruit dengan apa? Dragon fruit, banana dengan black ginger. Ui, black ginger? Yes. Black ginger? Okey, black ginger ni saya tahu. Hitam? Halia hitam. Benda yang sangat baru, rare. Orang nak sebut kan. So, apa khasiat dia? Okey, black ginger ni kalau saya nak cakap satu show pun tak habis sebab banyak khasiat dia lah. Tapi antara yang paling kuat antaranya adalah dia antioksidan. And then also dia membantu saluran darah kita. So orang-orang yang ada darah tinggi, gout, so black ginger ni memang sangat orang kata sangat berguna lah. So untuk khasiat dia. Saya tahu benda ni memang baru lagi kan, tak ramai orang pernah dengar. Macam pisang kita tahulah, macam saya pun memang penggemar pisang. Sebab pisang ni memang karbohidrat tinggi, lepas tu salah satunya adalah untuk memberikan tenaga dengan cepat. Kenyang lama sikit. Kenyang lama sikit. So yogurt, Greek yogurt pun digunakan juga? Yes, Greek yogurt Saya memang tak adalah, saya memang preference saya suka sangat Greek yogurt sebab saya dulu ada masalah gastrik, masalah GERD sikit tau. Sebab saya suka minum kopi. Samalah. Jadi lepas ni kisah kehidupan kita. Jadi lepas dah minum ni kopi kurang lah sekarang. Tak, kopi still maintain. Tapi tak ada lah benda-benda saya sakit tak ada lah. So that's why supplement ni benda-benda yang kecil. Saya kata macam kita selalu nak plan nak pergi perang. So benda-benda kecil ni yang membantu kita lah. Okey, so senangnya macam ni, then kita blend. Okey. Mari saya cuba. Okey. Rasanya dia perempuan je tiada benda ni. Okey. Kita tengok perempuan boleh tak? Tak, dia macam tak lock. Oh, tak macam lock, mana ni? Dah on ya? Dah. Cuba on. Sekejap biasa okey bawah ni. Bawah ni. Dia kena dapat tune dia. Dia kena jangan lock pakai betul-betul. juice blender ni. Okey, sekejap tu. Okey, lock sini, lock ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena padat sikit. Nak kena campur air sikit ke? Sekejap Kita nak tambah yogurt lagi ke apa? Saya kena tambah susu sikit Tambah susu sikit. Untuk tambah air kan. Okey, jadi ini menu sarapan pagi yang kami sediakan untuk pagi ini adalah memang betul-betul sihat. Sebab apa? Sebab di dalam setiap bahan yang digunakan itu mempunyai pelbagai nutrien, kandungan-kandungan yang basiat lah. Serat yang tinggi dan setiap buah-buahan yang digunakan ni dia ada khasiat atau kebaikan dia sendiri. Saya baca yang dragon fruit ni memang antioksidan. Awet muda lah. So ni tadi dia terlalu padat kan. Pink.
Dia akan leping dia bersedia. Nampak saya pakai ada pink kat leher saya. Awak dah bersedia Ini bukan sirap Bandung ya tuan perempuan. Di sirap Bandung yang bersehat gitu. Yeah. Okey. So kalau dia macam ni. Cantik lah colour dia. Tak buah naga, pisang, yogurt kan. Susu dengan black. Ginger. Black ginger ya. Tapi tak Black rasa ginger pedas ke black ginger? Tak, black ginger tadi kita masukkan dulu dalam serbuk tadi kan. So lebih disarankan serbuk lah. ya. Okey, boleh cuba ya. Baik. Silakan. Jom kita rasa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali nak rasa ni. Oh, Cik Mun sedapnya. Dia sedap serius. Saya tak tipu. Sebelum ni saya memang suka minuman berasaskan pisang. Semata-mata letak yogurt. Tapi tambah dengan buah naga. Terbaik. Dah lah, sedap. Menyihatkan pula tu, kenyang sampai tengah hari. Jadi ini antara menu yang boleh kita lakukan, overnight oats dan juga jus ini bila kita minum ni? Yang ni kalau pagi. Semua ini topik kita untuk perut ni. Memang saya katalah. Daripada pagi tu kita macam nak prepare taktik kita. Mulakan hari dengan makanan dan minuman. Okey, baik, terima kasih. Diucapkan kepada Cik Muhammad Muni. Muhammad, sudi meluangkan masa dietitian kita menunjukkan apa yang boleh kita masukkan pagi-pagi untuk melancarkan hadaman. Perut memudahkan. Masalah sembelit dah hilang. Cepat. Wow. Saya gerak sekarang boleh? Baik. Kita jumpa selepas ni. Kita ada pakar daripada UM untuk menceritakan tentang masalah-masalah perut kita. Segalanya di Malaysia hari ini. ini. Kita minum dulu. Sakit perut mungkin kedengaran biasa, namun tahukah anda sebenarnya boleh membawa bahaya? Sakit pada perut adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada kekejangan atau sakit di bahagian abdomen. Biasanya tidak berpanjangan dan tidak serius. Sakit perut yang teruk boleh menjadi faktor risiko bagi keadaan kesihatan lain. Gangguan hormon, pencernaan atau masalah lain melibatkan organ dalaman badan boleh membuatkan individu itu mengalami sakit perut yang berpanjangan. Alahan dengan jenis makanan atau tidak boleh mengambil sebarang makanan ketika waktu tertentu juga boleh memberikan rasa sakit pada bahagian kiri dan kanan perut. Rujukan dan rawatan doktor disarankan untuk mengetahui punca sebenar sakit perut. Jangan ambil mudah apabila berlakunya kecederaan pada abdomen perut. Itulah dia. Kalau bercerita tentang kesihatan ni, salah satu yang harus kita jaga adalah kita punya perut lah. Kan? Dan kita jangan ambil mudah, jangan ambil kata orang tu ringan sangat berkaitan dengan permasalahan perut ni. Ada yang cakap macam, alah tak apalah, perut sakit sikit je, besok-besok baik-baik lah. Tapi sebenarnya kalau ianya berlanjutan, kita tidak jumpa dengan pakar dan sebagainya, takut-takut ada kanser mungkin. Mungkin itu last kali lah kot kan, kalau kita tak periksa kan. Betul. Dan kita kena ingat, we are what we eat. Jadi apa yang kita makan dan simptom kalau kita punya masalah perut, itu jangan kita ambil ringan, jangan kita ambil enteng sebab itu mungkin adalah simptom kepada penyakit lebih serius seperti Afat cakap tadi, mungkin kanser. Kita terus nak mengenali lah apakah yang perlu kita tahu berkenaan dengan masalah perut ni. Terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, Jabatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi doktor, betul ke apa yang kita lihat tadi VT tadi dan apa yang saya sebut tadi, mungkin Sofia buat cakap kan, orang-orang kita ni sejenis macam tidak ambil berat sangatlah berkaitan dengan perut. Mereka ni lebih memberikan keutamaan tentang mungkin pening kepala dan sebagainya. Tapi masalah perut ni alah sikit je. Macam mana doktor? Memang betul pun. Sebenarnya kalau kita cakap pasal perut ni, kadang-kadang dia cakap seluruh kawasan abdomen. Okey, kat dalam abdomen tu sebenarnya ada macam-macam organ. Bukan hanya perut, tapi kita ada usus, kita ada hati, hempedu, dan kalau untuk bahagian wanita pun kita ada rahim dengan ovari dengan pundi kencing semua. So kalau kita fokuskan kepada perut, memang sebab selalunya macam tunggu sekejap lah, nanti makan ubat dia akan pergi and all that. Tapi jangan, kita tak boleh nak ambil ringan lah, terutama sekali kalau ubat tu ada available dekat farmasi kan, boleh makan antacids ke apa ke, lepas tu dia baik. Tapi kalau dia berpanjangan, kita mesti nak kena buat pemeriksaan yang lebih
lebih menyeluruh. Okey, apa jenis pemeriksaan yang boleh kita lakukan untuk kita mengenal pasti, contohnya sakit perut yang dah lama berhari-hari, datang balik, datang hilang dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya sakit apa? Doktor. Ada banyak pemeriksaan. Kalau ada yang kita bagi ubat dulu, kita treat dan kita tengok sebab ada macam reflux ataupun asid tu daripada perut dia naik ke atas dan menyebabkan sakit. Yang itu kita bagi ubat untuk kita treat untuk diagnose. Tapi kalau tak baik-baik juga, mungkin kita perlukan skop untuk kita test. Kadang-kadang ada infection, urea tu untuk kita tengok, kita panggil urea breath test. Some infection, jangkitan kuman dekat dalam perut tu yang kita boleh treat dengan antibiotics. Tapi ada juga yang kalau tak baik-baik tu lah nak kena skop. Skop tu macam kita ada macam macam kamera yang fleksibel, kita masuk dekat kita punya perut untuk tengok kalau ada radangan ataupun ada changes, perubahan sel yang mungkin kita takut ada perubahan untuk kanser. Saya dah pernah kena skop. Oh ya. Sebab ada masalah GERD itu yang doktor dah betul cakap lah, memang yang masalah GERD. Lapisan lining perut tu dah terhakir. Jadi kalau saya tak pergi ke doktor, tak pergi ke hospital, tak pergi skop tu, memang saya takkan tahu sampai sekarang. Betul. Sebenarnya macam Sofia ni baguslah kan jumpa dengan doktor kan. Sebab sakit, sangat tapi actually kalau ikutkan lelaki memang lambat sikit nak jumpa doktor. Sebab dia rasa macam itu masalah lah. Macam rasa macam sikit je kena nak jumpa doktor kan. Tapi itu memang known lah. That's why jangan ambil ringan. Especially yang kita sebab yang saya cakap tadi ada banyak organ. Walaupun dia rasa macam sakit perut, kita kena tengok kat mana. Kalau patient datang, kita kena tanya apa lagi gejala yang ada. Sebab dia bercakap tentang gejala ni, kita nak tahu juga kan. Sebab kalau diikutkan masalah-masalah berkaitan dengan perut ni, contohnya macam ada sakit perut yang pedih ulu hati, masalah kembung, sembelit, kalau perempuan segugut dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah gejala apa dan sakit apa? Nak tahu macam tu. Selalunya kita ada rasa sakit. Tapi sakit tu dekat mana bahagian abdomen ni? Kalau dekat atas sebelah kiri mungkin perut. Kalau dekat sebelah kanan ni ataupun dekat tengah mungkin hati, hempedu, pankreas. Kalau dekat tengah bawah mungkin kalau perempuan boleh jadi rahim ataupun kita punya bahagian bawah sebelah kiri dan kanan mungkin kita punya ovary. Kalau ada jangkitan kuman seperti pundi kencing, ada jangkitan kuman kencing dan kat mana-mana pun boleh sakit. Okey, tapi kalau dekat tengah-tengah mungkin usus. Yang kalau ada gejala selain daripada sakit, ada turun berat badan yang ketara, kita kena tengok najis. Actually sebenarnya penting sangat tengok najis tu. Ada yang pola ataupun pattern pembuangan najis pun penting juga. Kalau ada perubahan, terutama sekali sembelit, lepas tu cerit berit, lepas tu sembelit balik. Macam kalau ada perubahan macam gitu, kita nak kena pergi jumpa doktor lah. Dia akan check najis. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah bukan tunggu gejala. Kita nak kena pastikan ada peringkat umur lah. Kalau belum ada gejala pun kita nak kena jumpa doktor. Kita panggil ujian saringan, FOBT. Maksudnya macam kita panggil fecal occult blood. Ada darah dalam najis yang kita tak boleh nampak. So untuk kita jumpa doktor tu, masa macam medical check-up and all that, kita boleh request untuk check najis, macam especially umur yang lebih 50 tahun dan ada berisiko. Kalau ada gejala, of course, especially yang berpanjangan dan ada perubahan, especially turun berat badan dan ada najis berdarah and all that, kena jumpa dengan doktor lah. Baik, doktor, kita ada soalan daripada penonton kita. Kita paparkan di kaca TV skrin kita pada ketika ini. Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya, kalau seseorang yang tidak boleh makan terlalu pedas tapi kadang-kadang dia makan pedas terus esok sakit perut, adakah terlalu keterlaluan jika banyak makan pedas? Makan pedas, of course, some people, ada orang yang sensitif sikit. Dia akan membuatkan reflux ataupun pengeluaran asid yang berlebihan. Jadi kalau tak semua orang macam tu, ada orang boleh makan pedas sangat, ada orang sikit pedas pun tak boleh kan sebab tak biasa. Jadi kena tahu sendirilah, individu adalah berlainan, tapi pengeluaran asid tu bukan hanya dengan lighter saja tapi dengan benda-benda lain lah yang boleh membuatkan sakit perut tu. Okey, baik. Terima kasih Kak Noh dari Besut Terengganu. Okey, ini pertanyaan mungkin saya sendirilah nak tanya kan. Sebab saya ni doktor ada masalah, mungkin tak ada masalah ke tak. Saya ni jenis suka makan laju.
Dia ni makan laju tuan perempuan. Kita 15 minit settle nasi lemak dia. 3 minit dah. Kadang kita baru nak ni. Pakai straw kot. Itulah, tahulah macam mana. Jadi mengganggu tak dia punya penghadapan? Actually, kalau makan laju tu selalunya orang akan jadi perut kembung. Lepas tu senang nak increase body weight. Sebab sebenarnya kita punya signal untuk tahu makanan dalam perut tu takes about 10 minutes, dalam 10 minit lebih kurang. So kalau makan laju, belum apa-apa dah habis, sekejap lagi makan lagi 10 minit kata kenyangnya. Sebab tu senang naik berat badan lah. Pemakanan yang betul, cara yang betul adalah dengan makanan berkunyah. Makanan seimbang, berkunyah, lepas tu tunggulah makan slow-slow. Kena menikmati. Betul. Actually betul. Siapa yang nak lose weight, dia kena ada mindful eating. Dia kena tahu saya tengah makan sedap ni. Kena take time. Doktor, macam saya kan, contoh saya makan nasi lah, kan nasi goreng pukul 1 tengah hari. Kadang-kadang saya pukul 6 petang tu masih rasa kenyang, yang seakan-akan makanan tu macam tak hadam, duduk je kat situ. Adakah itu masalah? Tak. Tak adalah masalah, because kalau makanan dia kita yang kalau kembung tu ialah mungkin masalah, tapi kalau rasa kenyang tu mungkin jenis makanan yang kita makan tu banyak sayur, banyak serat. Memang kita and beras yang kita guna tu adalah low GI. GI yang rendah tu dia punya ketahanan of kenyang tu lama. Okey. Tapi kalau lama sangat yang rasa kembung tak boleh makan tu, mungkin nak kena check lah juga kan. Mungkin jenis makanan tu yang banyak karbohidrat akan membuatkan kita lebih kembung. Baik, doktor, antara soalan favourite kalau berkaitan dengan masalah perut ni adalah berkaitan dengan appendix. Kan. Okey, ini daripada Mawar ni, dia kata pernah alami tahun 2017 masa tu tengah pregnant. Bila cek klinik bagi tahu angin gastrik. Sampailah satu hari tu sakit sangat-sangat sampai muntah-muntah, tak boleh nak makan. Kalau makan mesti muntah. Jadi ambil keputusan untuk jumpa dan doktor cakap appendix. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang masalah kalau appendix ni itulah yang saya cakap tadi, kita nak kena tahu sakit tu dekat mana. Selalunya appendix dekat bahagian bawah. Kalau kita bagikan abdomen ni kepada 9 bahagian, dia sebelah kanan dan bawah dia punya sakit tu. Selalunya appendix bila dia radang, kita panggil appendicitis, dia boleh pecah kalau tak rawat betul-betul dengan cepat. Dan sebab tu kena buat surgery. Okey. Kadang-kadang nak kena tengok juga, tak semestinya sakit kat situ adalah appendix. Dia boleh jadi jangkitan kuman bahagian saluran kencing apa semua tu. So kita kena test kencing nak make sure bukan jangkitan kuman. Sebab makan pedas ke? Tak adalah. Mitos satu orang cakap appendix sebab makan pedas. Makan, lepas tu dia pergi berlari pula lepas tu, aktif. Dia tak bagi hadam. Betul ke tak? Kucing appendix tak tahu lah. Sebab mitos banyak ni. Saya biasa berlari 5 minit, lepas tu makan pergi berlari pula macam tu. Tapi mungkin tak berapa bagus sangat lah, sebab bila kita exercise, kita gunakan tenaga salur darah kita kat tempat lain dan less focus on to the tempat ni kan. Kena rehat sekejap. Baik. Doktor, saya terfikirlah mesti ramai ibu bapa yang kata kita sibuk, kita tengok anak kita nak dia makan kan. Mungkin kita terlepas pandang faktor seperti ini. Adakah makan yang terlampau banyak ataupun terlampau kurang ke sebagainya untuk anak-anak, kanak-kanak ni boleh mendapat masalah perut seperti ini pada usia yang muda? Masalah perut macam mana tu? Yang tentu mungkin masalah penghadaman sejak usia yang kecil ke, ada tak macam tu? Banyak masalah yang kanak-kanak ni adalah masalah kegemukan sebenarnya. Jenis makanan yang kita bagi pada anak-anak. Sebenarnya 30% daripada kanak-kanak pergi sekolah kat Malaysia ni adalah mengalami masalah overweight ataupun obesity. So bila jenis pemakanan tu adalah macam makanan ringan, high fat, dan of course kita punya berat badan dia pun naiklah, tinggi, dan makanan tu tak berkualiti. Dan makanan tak berkualiti, cara pemakanan yang salah pun sedikit sebanyak menyumbang juga kan kepada mungkin kegemukan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat di Facebook, ramai penonton Malaysia hari ini memberikan feedback, antaranya masalah-masalah berkaitan dengan sebu perut dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh ambil dekat Facebook. Kali ini datang daripada Cik Ida. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya on behalf jawab. Okey, kenapa saya kerap pedih ulu hati perut, rasa sebu kerap sedawa dan kadang-kadang perut selalu sakit sangat sampai tak boleh nak berdiri langsung doktor. Yang ni macam yang kita cakap tadi lah, kalau ada banyak penghasilan asid dan juga jenis pemakanan, kalau banyak karbohidrat ataupun makan terlalu cepat dan juga kalau kita banyak cakap pun sebenarnya kita akan banyak kembung dan banyak memang kita lah dapat. Banyak cakap makan laju. Banyak cakap
cakap. Okey. So kalau pedih tu kadang-kadang macam apa Sofia cakap tadi ada macam reflux. Asid tu dia akan naik dan rasa pedih. Dia kadang-kadang merasa pedih dekat kita punya dada rather than dekat tengah-tengah. So reflux tu lah. Saya pernah kena anxiety, rupanya disebabkan masalah perut. Saya tak tahu benda tu. So memang banyak angin apa semua lah. Burping. Doktor, kalau contohnya dah Malaysia ni ada satu trend di mana melainkan dah tak boleh berjalan, tak boleh bangun, baru nak pergi jumpa doktor kan. Dan kalau penyakit perut ni diabaikan, maksudnya ditahan saja, adakah akan melarat lagi teruk ataupun lama-kelamaan dia akan baik sendiri? Kita nak kena tahu sebab gejala lain juga. Of course benda yang kita abaikan tu memang akan jadi lebih teruk selalunya lah. Sebab saya pun teringat bila cakap tu, saya teringat kawan saya walaupun masa tu dia muda lagi. Dia macam gastrik. Lepas tu doktor bagi ubat yang macam over the counter pun dia beli and all that. Tengok cancer dah stage 4. So walaupun risiko pada orang muda tak tinggi untuk kanser, tapi kita mesti nak kena peka dengan badan kita supaya jangan biarkan lama. Kalau lama tu kita kena pastikan apa punca sakit tu. Tak boleh duduk diam lah kan. Sebab kita kalau dah lambat nak detect tu, yang mana memang selalu kerap berlaku kat Malaysia ni, lambat dia punya nak ubat pun susah dan lagi mahal kalau kita lambat stage kan. Okey. Yang terakhir ni mungkin doktor boleh bagi nasihat lah kepada saya dan juga kepada semua penonton di Malaysia hari ini untuk mereka ni menjaga perut mereka. Silakan. Okey. Kalau yang perut ni saya nasihatkan makan-makan yang seimbang, makan enjoy apa yang kita makan, maksudnya mindful. Yang paling yang saya nak tekankan adalah jangan tunggu gejala baru nak periksa. Kita punya ni macam saya cakap tadi, kita boleh periksa najis dekat klinik untuk tengok ada darah ke tak dengan najis kita, dan kalau ada gejala jangan tunggu lama-lama untuk dapatkan rawatan. Kalau nak kurus, potong usus tak? Itu jalan lain. Jalan pintas kita tak promote kat sini ya. Okey, doktor, kalau bagi mereka nak mencari treatment ataupun nak mencari asal-usul sakit perut tu, test itu dinamakan apa, doktor? Yang najis tu ke? Kita panggil fecal occult blood. Fecal occult blood, FOBT. Occult tu kita tak nampak. Fecal najis. Okay. So dia akan check darah yang kita tak nampak kat ni. OFBT. IOFBT. Tapi yang itu actually boleh pergi ke klinik kesihatan mana-mana pun. Register RM1 je boleh periksa. Tapi kita nasihatkan 50 and above lah. Baik. Ataupun kalau muda yang berpanjangan dia punya simptom. Ada gejala semua lah kan. Okay. Itu kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, Jabatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya Sudi, memberikan kita peringatan. Jagalah perut anda sendiri. Terima kasih doktor. Dan saya mulai hari ni saya akan makan perlahan, menikmati makanan-makanan tu. Tak percaya? Janji? Follow saya di IG Fazli Fuad. Wow. Iyalah cabaran. Awak dah sahut dah ni. Okey. Alright, kita nak berhenti berehat dan selepas ni kita nak bersama dengan salah seorang kumpulan legend. Hati siapakah mampu. Jalan lepas ni. Lagu siapa? Hati siapakah mampu menahan rasa terkilan setelah percintaan dihujani halangan. Sia-sialah aku berkorban selama ini. Andai dirimu tak mampu aku miliki. Pernah jiwaku terluka, dihiris belati tajam. Walaupun rasa pedih masih mampu ku menahan, tapi kini
jurang pemisah di antara kita makin hampir ketara. Hina sangatkah aku pada pandangan keluargamu, hingga sewenang kelemahan dilemparkan. Engkau hanya bisa melihat aku yang bermatian seorang menepis hinaan. Oh kasih, andai ini kesudahan, ikhtiarku tiada lagi, walau kita saling sayang, terpaksa ku undur diri agar tiada pihak terluka. Karena kita, kau dipaksa. Dengar saja rangkap chorus lagu ini, pasti rasa ingin berkaraoke. Kau dipaksa, aku terpaksa. Lagu yang membawa nama kumpulan Scan ke persada seni yang digelai ramai pada era 90-an. Pop rock, slow rock dan balada antara genre muzik yang dibawa. Lagu kumpulan Scan masih menjadi pilihan ramai sehingga ke hari ini dan mereka masih aktif menghasilkan lagu baru bagi memenuhi permintaan peminat seni tanah air. Kumpulan yang dianggotai 4 orang ahli ini telah menghasilkan 3 buah album sejak tahun 1996 sehingga tahun 2000. Album Jelas Terlihat, Bila Anganku Terbukti dan The Best of Scan berjaya menambat hati dengan menampilkan komposisi lagu-lagu hebat ciptaan komposer terkenal Saari Amri. Setelah lama menapak dalam industri hiburan, Scan tidak mahu ketinggalan dan sentiasa mengikuti perkembangan muzik semasa agar kekal relevan. Oh, saya pasti peminat kat rumah ni menjerit-jerit. Yes. Lama tak tengok. Scan di kaca TV mereka. Oh, memang Live dia lah tu. menjerit. Salah seorangnya saya tadi jerit. Tak dengar tadi saya jerit. Oh, tak dengar. Dia menyanyi ni. Ya, Dia cakap awak terpesona. Oh, terpesona kan. Tapi kalau bisa kata kalau saya menyanyi lagu ni, memang sakit lah. Bukan apa, sakit apa. Macam dia punya lagu tinggi weh. Perut sakit lah. Oh, perut sakit lah kan. Lepas tu ada satu lagi lagu. Di sana mawar, di situ penawar. Di sini penawar. Di sini penawar. Dapat tak? Nampak tak? Ini peminat. Yes. Number one. Siapa yang lahir 80-an saya rasa akan minat lah dengan kumpulan Scan ni. Kan. Okey, jom terus saja kita nak bersama dengan kumpulan Scan. Kita bersama dengan Abah Azan. Yes. Dan okay, boleh kenalkanlah Abah Azan di ujung sana. Ada mic ya? Okey. On Right. face kita ada Abang Ajoy. Hai, Assalamualaikum. Kita ada special lah. Appearance. Special appearance Import player. Mus. Bagus. Kita ada Loco. Dia dengan butter, so dengan Scan dia macam-macam dia ada. Dia kat mana ada mana dia ada je mana dia. Dia saudara Loco. Okey, saudara drama. Okey, aktif dalam industri sekian lama dan sampai hari ini peminat tercari-cari. Memang merindui. Dengan lagu baru pun mereka sokong 100%. Jadi Alhamdulillah. ada perasaan itu kata evergreen lah sampai sekarang. Perasaan dia kekal evergreen sampai ke hari ini. Perasaan kami terharu dan terkesima dengan dan keterasanan tu muncul kembali lah. Kalau setelah diterima dengan begitu superb lah sekarang ni. Kalau kita tengok dalam kami punya video muzik yang baru, feedback dia tu sangat-sangat memberangsangkan. Kita nak tahulah Abah Azan, nak tahulah tercetusnya boleh comeback ni. Sebab saya bersama dengan Abah Azan, saya tahu Abah Azan seorang penyanyi yang terkenal. Lepas tu saya jumpa Abah Azan memasak tau. Buka kedai, masak tukang masak.
Dan saya macam terfikir, alamak Abang Azan, kenapa ni Abang Azan, kenapa? Dah jadi, kata orang tu dah masak, dah kata orang tu macam takut, macam tak menyanyi lagi. Dah tak perform lah. Tak perform. Tapi alhamdulillah, sekarang ni saya lihat makin lama Abang kira dah join balik dalam industri ni. Maksud dia dah masak lah tu. Dah masak tu. Jadi bang. Alhamdulillah. Saya gembira. Saya selalu berminat abang juga. Sebenarnya kita orang tak ada pun. Sebenarnya bukannya berhenti terus. Kita orang ambil rehat yang agak panjang. Lopo ada dengan dia punya projek. Mus ada dengan dia punya projek. Ada yang dengan dia punya kerja. Saya macam abang tak buat apa. Dia memang masak. Dia memang masak. So abang memasak. Dia memasak dan menyanyi. Abang ikut event, pemeniaga dekat event. So kalau biasa kalau orang nampak dekat event lah, dia akan nampak benda tu dekat tempat luar biasa tak nampak lah. Kalau tak dekat dapur, dekat stage lah. Dekat stage dan dekat dapur lah. Abang Azan, macam mana jaga kekekalan vokal tu? Tak tahulah, anugerah Allah Ta'ala bagi sementara dia bagi pinjam ni, kita tak ada nak jaga apa pun. Tak ada latihan ke? Nak jaga makan, nak jaga minum. Tapi sebenarnya rehat lah sebenarnya. Apa pun rehat. Tapi yang penting memang ada bakat lah. Kalau tak ada bakat pun macam sekarang ni tiba-tiba buat satu viral gedebak-gedebuk boleh jadi artis kan. Tapi aku sendiri pun segan nak cakap aku artis kan. Walaupun dah lebih berapa tahun, kita ada dekat 30 tahun juga kan. Wah, 30 tahun juga. Orang masuk pop viral pop jadi artis. Tapi Abang Azan perasan tak sekarang ni? Pedas. Okey, cerita pasal viral pun sebenarnya. Okey, Abang Azan perasan tak sekarang ni ramai artis baru BBNU ni macam dia menyanyi balik lagu-lagu lama, lagu-lagu 90-an. Jadi faham tak benda tu? Maksud dia lagu lama ni touching dia lain kan? Kalau korang berani, korang buat lagu baru. Itu cabaran tu. Korang apa hal? Sebab sekarang kau. Nanti kat Abang Mus. Okey. Dalam industri lama ni kan, dah tengok dengan anak muda semua naik lagu baru dan sebagainya. Tetapi Scan ni tetap di hati lah. Tak ke mana-mana lah. Memang penonton sayang. Para peminat semua sayang. Jadi macam mana mengekalkan identiti band tu dengan rentak muzik dan sebagainya, dan tak pernah nak tukar, kata mengikut rentak lah, memang dah ada kekuatan sendiri. Scan first album, second album saya yang terbitkan. Saya yang kumpulkan dengan semua. Sebab Azan mula-mula dulu dengan band lain. Tapi kami ada projek karaoke masa tu. So masa tengah recording tu kita pun nampak ini ada peluang. Sebab Azan ada potential. So saya pula masa tu ada studio. Jadi kita ada budak-budak ramai yang lepak kat studio. Jadi abang orang yang pertama mengesan bakat Azan lah? Orang yang kedua jugalah. Sebab dia dah ada kena audition juga lah Azan ni. Tak audition actually. Pasal kita selalu rekod karaoke. Sebab dulu karaoke kena redo, kena buat balik everything. So bila dah dapat peluang untuk carry on lagi yang sekarang ni, kita cuba maintain apa yang ada pada Scan yang first dulu dengan second album. Tapi kita bagi elemen barulah, happy sikit. Tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang dulu lagu lentok sangat. Sekarang kita cuba sebab sekarang ni subjektif. Ada orang tak boleh menyanyi pun tak boleh hot. Jadi panas. Ini panas. Ini panas. Kita ni yang dah free sikit ni, kita try bagi hot. Okey, bercakap tentang elemen baru kan, lagu baru ni, Padang Pertama ni. Macam mana sekarang ni? Ini tuan lagu dia. Tuan lagu pertama. Sebenarnya benda ni ilham lah kan. Kami tak ada rasa nak cuba buat hilangkan lama punya style tu. Tapi masa waktu ni dan ketika itu ilham tu datang dengan lagu yang macam tu. So dia jadi macam ni lah. Mungkin next dia akan jadi lain. Mungkin dia akan lentok balik ataupun lebih agresif. Ikut umur lah. Tengok sebab ilham datang kan, dia datang macam tu saja. Jadi yang mana datang tu kita grab lah. So ini hasil yang sekarang ni lah. Yang terbaru lah. Dan lagu ni bertajuk Pandang Pertama, mengisahkan cinta pandang pertama lah. Mesti pernah ada cinta pandang pertama kan? Ada. Kalau dulu ada. Kalau dulu orang kata cinta monyet lah macam tu kan. Tapi monyet abang tak pada selek. Dah tua baru dapat cinta pertama. Baru dapat cinta pandang pertama. Penerimaan peminat macam mana? Suka tak lagu Pandang Pertama ni? So far memang pada feedback yang kita dapat daripada yang menengok daripada viewer YouTube macam memang dahsyat. Dia cakap best. Diorang nak tahu pasal dia kena Scan ni dengan lagu-lagu lentok right. Tapi adalah juga few yang cakap masih lagi nak benda tu. InsyaAllah kita akan sampaikan apa hajat korang. Tapi orang sokong dulu yang apa kita buat ni. Dulu. So kalau kita ada bajet, kita ada satu solid amount yang baik,
So korang nak apa kita boleh bagi, tak ada hal lah. Ini kalau bagi satu benda korang tak support, macam mana kita nak buat benda yang baik kan? So kalau kita keluar satu kos yang kata 30-40 ribu tapi pulangan dia tak ada, macam nak buat yang terbaik lagi lah. So sokonglah industri muzik Malaysia. Sokonglah muzik scene. TikTok pun boleh, rancak pun boleh. Boleh je, abang dangdut pun okey. Abang dangdut lah. Abang dangdut. Rap pun dah rap kan. Rap pun okey. Itu depend lah. Kita akan dengarkan pandang pertama di hujung siaran nanti. Jangan ke mana-mana, kita dengar live. Steady. InsyaAllah. Kan kita bawakan khas untuk anda. Betul. Kepada anda semua yang mungkin belum lagi berkesempatan nak pergi tengok dekat YouTube pada pertama, kejap lagi secara live kami akan bawakan untuk anda di Malaysia hari ini. Jadi untuk waktu ini jangan ke mana-mana. Terus bersama saya dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih. We'll be back. We'll be back. Okey, baik. Lepas ni ya. Masih menghidupkan pagi anda di MHI dan kita akan melihat apakah titipan akhbar pagi ini. Macam-macam yang berlaku ya. Ya, macam-macam yang berlaku dan kita nak mulakan dengan berita harian pada hari ini. Tajuk depannya dan saya percaya bahawa bukan saja hari ini, malahan dah sejak semenjak ni kita bercakap tentang keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Siap siaga hadapi banjir besar. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat semalam telah pun memutuskan pelbagai langkah bagi mendepani kesan monsun timur laut yang dijangka membawa hujan lebat dan banjir besar bermula November ini sehingga Mac tahun depan. Okey, jadi kita kena caknalah tentang perkara ini dan kita lihat saya baca minggu lepas tak silap saya keadaan di Kelang terkawal. Tapi saya rasa bukan saja dekat Kelang, malahan untuk anda yang berada di persekitaran dekat dengan sungai, laut dan sebagainya, berjaga. Ni sebelah pantai timur ni, nelayan-nelayan kalau boleh tu tengok keadaan cuaca sebelum turun ke laut. Yalah, kesiapsiagaan kita pun perlu juga dan kita harapkan orang kata penguasaan saja yang memberikan kita tahu apakah langkah keselamatan yang perlu dilakukan. Kita buat inisiatif sendiri. Di NST ini pastinya telah pun menjadi bualan oleh orang ramai ya. Helicopter pilot dies in crash. Wreckage is found in Perak Forest Reserve one day after the air traffic control lost contact with the craft. Dan dikatakan di sini telah pun dikenal pasti ditemui meninggal dunia di lokasi kejadian. Richard Chan Se-kin berumur 58 tahun dari Hong Kong dalam search and rescue yang telah pun ditemui pada jam 9.30 pagi dalam tempat ataupun gambar yang ditunjukkan kepada anda semua ditemui di tempat kejadian lah. Jadi kami dalam melihat ini adalah satu tragedi dan mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia semalam. Okey, di Harian Metro yang mana Sofia ada bacakan tadi, berita bergambarnya di sini, mayat dalam kokpit terhempas di dalam hutan. Dan difahamkan mayat mangsa sebenarnya ditemukan dalam keadaan bernyawa, tetapi apabila dibawa menaiki ambulans telah pun meninggal dunia. Dan saya nak bawakan untuk anda di muka belakang lah, sebabkan hari itu JDT menang Piala FA. Kali ini ada netizen lah berkatakan bahawa ini adalah mereka macam merancang, macam bagi idea lah untuk Malaysia ni memilih ini dia, wajahnya yang berambut biru ni, Bergson ni. Bergson untuk Malaysia, reputasi penyerang JDT Bergson da Silva sebagai penggempur paling berbisa dalam Liga M menyebabkan segelintir netizen mencadangkan pemain kelahiran Brazil itu dinaturalisasikan sebaik layak 3 tahun lagi. Okey, jadi orang kata macam sebagai pengganti kepada Guilherme Di Paula lah. Kata Bergson lagi power lah daripada Di Paula ni. Dan walaupun itu netizen punya cadangan lah, kita nantikan sama-sama. Okey, kita juga nak wawarkan kepada anda misteri lagu Hot FM. Abang DJ, silakan. Silakan. Saya. Okey, korang nak menang sebahagian daripada RM10,000. Jom selesaikan misteri di Hot FM. Caranya, jadi pemanggil terpantas untuk telefon Hot FM selepas mendengar isyarat memanggil ke udara dan teka tajuk dan penyanyi dengan betul. Info lanjut di www.hotfm.audio ataupun di Instagram Hot FM 976. Dan saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Okey, jom Sofia. Sebelum tu kita nak ke sana. Nak lihat keadaan cuaca. Tinjauan cuaca kali ini. Kita difahamkannya memang hujan siang ke malam, malam ke siang. Tapi ini liputan yang ditunjukkan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini sahaja memang keseluruhan Malaysia akan mendapat taburan hujan lah. Okey, kalau kita lihat dekat sini cuaca di sebelah pagi ni keadaannya, ni ramalan saja, tetapi macam pengalaman kami pun pagi tadi, macam saya di Shah Alam apa semua, keadaan cuaca cantik, alhamdulillah kan. Tapi anda boleh lihat Jabatan Met Malaysia untuk anda mengetahui keadaan cuaca di tempat
buat anda pagi, petang dan juga malam. Dan esok pun ada ramalan kadar cuaca yang dibawakan khas untuk anda. Dan kita akan bawakan esok berkenaan dengan scammer. Scam perumahan dan hartanah. Dia makin besar pula, rumah dengan harta pula dia kacau. Yes, okey. Jadi anda kena tengok Malaysia hari ini pada hari esok. Itu besok kita cerita pasal scammer. Hari ini kejap lagi kita nak bersama scan. Yes. Lagu terbaru mereka Pandang Pertama. Bukan scanner Scan barang Abang Zan. Okey, dengan lagunya apa tadi? Pandang Pertama. Pandang Pertama. Your first love lah. Yes, my first love is Terima kasih semua. Kita jumpa anda esok di MHI. Saya Sofia. Saya Fazli Fuad. Jumpa lagi. Bye-bye. Scan. Pandang pertama matamu, dapat ku rasakan sesuatu. Bergetar kencang jantungku. Apakah engkau bakal jodohku? Tatap wajahmu ku terpesona, lemah lembut berbicara, segala indah dan sempurna. Apakah aku telah jatuh cinta? Terbuai aku dengan senyumanmu, tawamu bermain-main di pikiranku, kabur segalanya di sekelilingku. Hanya kau yang jelas di mata dan di benakku, di benakku. Tunjukkanlah satu tanda bahwa kau juga sama merasa gelora cintaku yang makin membara. Untuk hidup bersama, itu yang ku dambakan. Tunjukkan aku satu tanda bahwa kau juga sama merasa hidup bersama, jalinkan asmara.